Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Salam sejahtera Malaysia. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu satu berita yang sah daripada kepimpinan Barisan Nasional yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Sebelum menghadap Agung, Muhyiddin Yassin ada membuat kenyataan bahawa beliau sudah cukup majoriti dan juga sudah cukup SD untuk menjadi Perdana Menteri dan juga membentuk kerajaan. Tapi inilah kan tuan-tuan dan puan-puan semua, politik hari ini lain, esok lain. Hari itu kata GPS tak jadi sokong PN. Hari ini pula GPS kekal dengan pendirian menyokong Perikatan Nasional. Sedangkan pengerusi ataupun presiden parti PDP dalam GPS tidak bersetuju untuk menyertai Perikatan Nasional, untuk menyokong Perikatan Nasional. Namun Abang Johari sudah memutuskan untuk GPS bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Hari ini, berita daripada biharian.com.my. Perdana Menteri ke-10, Wakil Barisan Nasional tarik balik SD, Surat Ahmad Zahid ditolak. Tindakan saat akhir, 10 ahli Parlimen BN menarik balik perakuan bersumpah SD sokongan mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebabkan pengurusi Perikatan Nasional itu hilang majoriti hanya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Mereka berbuat demikian selepas diarah kepimpinan parti susulan pertemuan di antara pengurusi BN Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan pengurusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, semakin jelas kerjasama antara BN dan juga PH. Selesai Zahid Hamidi bertemu dengan pengurusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Selesai mereka bertemu, Zahid Hamidi telah mengarahkan ke-10 ahli parlimen BN yang menandatangani perakuan bersumpah menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sudah ditarik balik. Jadi kita dapat lihat Barisan Nasional tidak akan membantu Perikatan Nasional. Dan adakah ini harapan kepada Zahid Hamidi untuk menjadi kerajaan bersama-sama dengan Pakatan Harapan? Usaha untuk membentuk kerajaan Persekutuan Pasca Pilihan Raya Umum ke-15 bermula pada 20 November apabila Speaker atau yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menulis surat kepada ketua parti yang memenangi banyak kerusi susulan pengundian PRU ke-15. Menerusi surat itu, kesemua ketua parti dijemput mengemukakan cadangan kepada Istana Negara untuk membentuk kerajaan gabungan dan menamakan calon masing-masing sebagai Perdana Menteri ke-10. Susulan surat speaker itu, PN yang mempunyai 73 ahli Dewan Rakyat mengemukakan surat sokongan kepada Ketua Parti GPS, GRS, KDM beserta 10 wakil BN dan 2 bebas kepada Istana Negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat mungkin ini adalah harapan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan untuk bergabung setelah Wakil BN tarik balik SD Surat Ahmad Zahid ditolak. Tindakan saat akhir daripada 10 ahli Parlimen Barisan Nasional yang menarik balik perakuan bersumpah SD sokongan mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebabkan pengurusi PN hilang majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Berita ini pasti sangat mengejutkan Muhyiddin Yassin. Dalam pada itu, update terkini daripada Istana Negara, mesyuarat Raja-Raja bincang pembentukan kerajaan. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu akan diadakan esok bagi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu berhubung pembentukan kerajaan baru. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Sri Ahmad Fadil Syamsuddin, dalam kenyataan hari ini berkata, Sri Paduka telah menitah perkenaan untuk Istana Negara menganjurkan perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara esok. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu ini bertujuan untuk Sri Paduka Baginda mendapatkan pandangan duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja Melayu, dan
membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat. Ahmad Fadil berkata, Sri Paduka menyeru seluruh rakyat dan semua pihak untuk terus beristiqamah dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan selesai. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, masa depan negara tumpahnya darah kita adalah terlalu berharga dan wajar kita rencanakan dengan penuh cermat dan teliti. Jadi sehingga hari ini belum ada kata putus siapa yang akan menjadi Perdana Menteri dan siapa yang akan membentuk kerajaan. Dan berita buruknya kepada Muhyiddin Yassin, beliau sudah hilang sokongan. Makna kata tuan-tuan dan puan-puan, sah. Saya boleh katakan Anwar mempunyai masa depan yang cerah, harapan yang cerah untuk menjadi Perdana Menteri, untuk mengangkat sumpah dalam masa yang terdekat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda untuk hari ini, berita hari ini untuk proses pembentukan kerajaan, untuk proses siapa yang akan menjadi Perdana Menteri? Saya juga ada membuat kajian di channel saya, yang saya bertanya, apa jika Anda Perdana Menteri, kerajaan mana yang kamu akan pilih? Bagaimana cara kamu? Adakah kerajaan minoriti, kerajaan keteke, ataupun perpaduan? Jadi kita boleh melihat beberapa pilihan daripada kajian yang saya buat. Ramai responden yang sudah membuat undian, 4.000 undian, dan kebanyakannya memilih untuk kerajaan perpaduan. Jika Anda Perdana Menteri, mana kerajaan yang Anda akan bentuk? Pertama perpaduan, kedua minoriti, dan ketiga keteke. Jadi undian yang tertinggi adalah 74% perpaduan, kerajaan perpaduan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang sama, Agung juga telah titahkan Barisan Nasional sertai kerajaan perpaduan, kata Zahid Hamidi. Jadi ini kita dapat melihat harapan yang cerah bagi Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, walaupun kemarin Barisan Nasional kekal dengan pendirian mereka, pemimpin-pemimpin mereka, termasuklah Perdana Menteri sementara kita yaitu Ismail Sabri Yaakob, dan juga timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan yang telah keluar kenyataan. Bahkan Dr. Ashraf Wajdi Dusuki juga keluarkan kenyataan bahwa Barisan Nasional mungkin akan kekal menjadi pembangkang. Nah, jadi BN bersedia untuk menjadi pembangkang. Namun hari ini selepas GPS sudah menghadap Agung, BN sudah menghadap Agung, dan besok Raja-Raja Melayu pula akan mengadakan mesyuarat untuk membincangkan pembentukan kerajaan, dan Agung pula telah titah BN sertai kerajaan perpaduan, kata Zahid. Ini akan menjadi satu tanda tanya lagi kepada rakyat Indonesia. Namun saya dapat merasakan bahwa Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri dan akan angkat sumpah pada masa yang terdekat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Anda boleh terus bersama di dalam channel ini untuk episode seterusnya PRU 15.